الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah dapat kurniakan segala nikmat kepada kita supaya kita menjadi manusia yang sempurna, berjalan dalam hidup kita, hidup kita mengikut Allah orang Islam, mengikut Rabb yang Tuhan letak kepada kita, supaya semua kita ini dapat mengecapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk kita dalam kubur, pada mahsyar dan juga dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak mahu supaya kita dapat azab, seksa daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kubur, di padang mahsyar dan juga dalam neraka. Ya billah. Sebab Allah Subhanahu wa taala kehendak kita umat manusia menjadi manusia sempurna yang mana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tuhan buat kita dalam keadaan sempurna. Allah beri segala-gala kepada kita, kakak kerengmu untuk kita nak terima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Quran, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, janganlah kita mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Dengan kita banyakkan takwa, takut yang perintah Allah Subhanahu wa taala telah wela. Setiap detik dalam hidup kita, kita kena kira dengan Allah, kena takut akan Allah SWT supaya kita dapat dihidayah, ditaufik oleh Allah menjadi manusia yang mati dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sebab Allah tidak akan beri petunjuk, taufik kepada mereka tidak kehendak. Tuhan nak bagi taufik sahaja kepada orang yang ingin ubah diri dia daripada tak baik kepada baik, daripada tidak malah beramal kepada rajin beramal, daripada jahil kepada ilmu dan sebagainya. Sebab Allah Subhanahu wa taala serah beri mengikut kehendak kita masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan ubah hidayah umum kepada manusia. Wa hadainahun najdain. Inna alaina lal huda. Kami ini memberi hidayah kepada manusia. Tuhan tunjuk dua jalan kepada manusia supaya dipilih oleh manusia. Manusia nak kepada kebaikan, hawi kebaikan. Nak kepada kejahatan, hawi kejahatan.
pada dia. Yang mengikut dia kehendak. Tapi Allah dah pesan pada kita, jalan Tuhan nak, mari kita jalan hidayah. Jalan yang Tuhan tunjuk ajar pada kita mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang kita mesti kena ingat pada setiap masa dalam hidup kita, supaya kita tidak melampaui batas yang Allah SWT bantu kita banyak sekali. Tidak ada yang lain yang bantu kita semacam Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita tengok pada sejarah, semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inqita'ul wahyu, masa paling putus wahyu pada Nabi kita sekitar setengah pendapat kata 12 hari, setengah pendapat kata 15 hari, setengah pendapat lagi ahli tafsir mengatakan 25 hari. Ada juga ahli tafsir macam Qatadah, Mujahid mengatakan 40 hari inqita'ul wahyi. Maka dalam keadaan inqita'ul wahyi Nabi dikata, dimaki, oleh fuq musyrikin Makkah pada zaman itu. Satu riwayat mengatakan Ummu Jamil, iaitu isteri bagi Abu Lahab. Isteri bagi Abu Lahab sebagai muhtara sahabat Nabi. Kata buduh-buduh pada Nabi, syaitan tak mari cari muda. Banyak dia kata-kata kelimah dia. Dan musyrikin lain kata Allah tinggal Nabi, Allah benci Nabi. Sampai Nabi putus harapan pada masa itu, putus asa. 3 hari Nabi kita demam. Sebab Allah panggil tak boleh sampai wahyu kepada sahabat-sahabatnya semasa ini kita wahyu. Nabi pun mikir juga dia, bila tidak ada wahyu tak tahu nak jalan macam mana Nabi. Sebab Nabi jalan dengan hidayah daripada Allah, dengan wahyu daripada Allah. Inna wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita ni, dia tidak buat dan tidak cakap setelah dia lantik sebagai Rasul, kecuali dia buat mengikut wahyu yang didatang kepada dia. Wahyu daripada Allah SWT yang dihagui pada dia. Jalan dia mengikut hidayah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah mari yang Allah SWT datang mari kita baca sama wadduha wal laili idza saja. Tuhan mari. Ayat Nabi kata wadduha. Apa orang panggil masa Nabi susah yang kita al-wahyi ni, Tuhan bagi wadduha pada Nabi. Demi waktu duha yang dikhanaki siang hari semuanya. Dan juga walail idza saja. Dan sumpah pula dengan waktu malam. Bila orang panggil siang dia habis, malam dia mari. Bila malam dia habis, siang dia mari. Begila ganti. Nak menunjuk kepada Nabi katanya, Allah SWT tidak tinggal Nabi, tidak benci Nabi. Yang Tuhan sebut lepas pada tu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak nak wida engkau pada ya Muhammad. Tuhan tidak tinggal kamu, dia tidak benci kepada Nabi. Ma qala, Tuhan tidak benci kepada Nabi. Tapi oleh kerana Tuhan kita wahyi kepada Nabi, nak Nabi rehat sementara waktu. Semacam kalau Tuhan usia hari sama letih, manusia kena kerja setiap detik dia kena kerja. Bila siang hari tak ada masa nak tidur. Bila Tuhan waktu malam, sunyi sepi pada dia, senyap malam, jadi mari perasaan nak tidur, gelap dan sebagainya. Demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala beri wahyu kepada Nabi dan berhenti sedang. Tujuan nak Nabi itu rehat. Bukanlah Tuhan tinggal Nabi dan bukan Tuhan itu benci pada Nabi. Jadi nak ayat katanya yang Allah Subhanahu wa taala beri Nabi dan beri pada kita manusia semua saat itu. Bagi orang yang beriman, dia kata walal akhiratu khairul laka min dunya. Tahawi tengok, tahawi pada Nabi. Benda akhir lebih baik pada benda awal. Awal tak ada ilmu, tidak ada hidayah, tidak petunjuk jalan, mari harta wahyu mari pada Nabi. Nabi bawa wala perintah lalu pada masa tu, akhir perintah dia besar. Perintah lalu Nabi jujur, dia ni jujur itu siapa? Mekah ni tak ada pihak suka pada masa tu, dalam masa 23 tahun dakwah Nabi di Mekah ni.
Nah, dan Madinah di tanah Arab maka masa 3 tahun dah berubah daripada manusia sembah berhala kepada manusia dapat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masa sangat ringkas 3 tahun. Tidak ada sejarah. Nah, orang reti setara mana, orang pandai bijak pandai setara mana, pada zaman-zaman lagi boleh ubah masyarakat daripada orang panggil belakang tangan pada tapak tangan dalam masa 3 tahun. Dah ubah pada seluruh dunia. Bukan suatu perkara yang mudah dalam ubah manusia. Tapi dengan bantuan daripada Allah SWT itu tolong. Nah, Nabi SAW tolong dia menyebabkan berjaya. Itu kena banding dulu dengan akhir. Bila banding pula dunia dengan akhirat, lagi banyak kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi dan juga kepada orang mukmin sekalian. Dengan riwayat lepas pada tu saya kata wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Cuba tengok selagi tu saya akan beri kepada engkau ya Muhammad. Nah, benda-benda yang Tuhan nak beri kepada Nabi, nah, fatarda, engkau redha, engkau syukur, engkau segenap. Nah, dunia dan juga akhirat lebih senang daripada tu lagi. Kita dulu tak ada ilmu, bahawi ilmu. Tak ada harta, bahawi harta. Cuba tengok yang Allah sebut bila-bila orang panggil nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa ayat balah ni bukan hanya khusus, walaupun ayat ni khitab Nabi Muhammad, tapi boleh mengiktibar kita orang mukmin dengan ayat-ayat Allah SWT. Saya kata alam yajid kayatiman fa'ala. Pada masa Nabi itu jadi anak yatim tu hatta dia jaga sifat kasih belah kepada Abu Talib, Abdul Muttalib supaya datuk dia kemudian 2 tahun Pak duduk dengan Abu Talib dan keadaan dia panggil Nabi segenap didik ke Abu Talib dengan sifat kasih sayang yang terhawi dalam jiwa Abu Talib. Wi kasih pada Nabi lebih pada anak dia lagi. Itu kerana Allah SWT yang terhawi pada Nabi. Wa wajada qadalan fahada. Masa kamu duduk cari-cari dah tahu nak pergi jalan mana dalam hidup. Gerak tapa di bawah herak. Nak cari jalan hidup yang sebenar. Tu fahada maka tu happy pada Nabi. Nak ayat atas kita ni dulu tak tahu apa juga. Cepat kita orang tak tahu juga. Dulu semua hantu semua apa dia semua, tapi Tuhan bagi fahada. Hantar orang mari dakwah tempat kita sampai kita dapat Islam. Jadi ayat semua itu adalah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian pula dalam keadaan miskin, susah, fa'aghna, kaya kan. Tengok Nabi kita, boleh kita kat contoh. Dulu dia orang tua dia tinggal pada Nabi hanya seekor unta tina dengan Ummu Aiman sebagai panggil hamba. Orang tua tu, dua kara tu tidak ada harta lain. Yang ayah dia dan ibu dia tinggal kepada Nabi pada masa. Tapi dengan takdir Allah SWT, Tuhan Nabi dikawin dengan Khadijah. Hartawan, orang yang banyak harta di Makkah. Boleh kahwin buat tu. Ayat tanya fa'agna kan kaya. Kita ni macam juga. Dulu tak ada apa tu kahwin. Kita dapat kita cukup makan dan sebagainya. Sebab tu Tuhan hajar pada Nabi kata, fa'ammal yatim fala taqhar. Bila Nabi dah dia anak yatim, maka janganlah kamu buat nyayu, buat tak malak, jekah kamu dia, buat kasar, dan buat zalim kepada anak yatim. Tidak bantu pada anak yatim. Satu yang terhajar Nabi. Oleh kerana Nabi rasa sendiri kata yatim ni belah mana, terhajar kata mudahlah bagi Tuhan nak ajar kata jangan nyayu pada anak yatim. Belah mana bahasa orang nyayu pada anak yatim? Orang bahasa anak yatim dia tahu. Belah ni. Bila awak belah ni, anak yatim susah hati dan sebagainya. Jangan buat dia susah hati supaya kita agak susah. Yang Tuhan raya Pak Bala tu kata, wa amma sa'ila fala tanhar. Bila orang sa'il, bila orang mari minta pada kita, jangan kita cekak pada dia. Jangan kita halau dia. Yang kita kecek tamalak pada dia, tak ada nak bagi apa kita kecek menamalak dengan dia. Sa'il di sini walaupun ulama tafsir mengatakan dua makna. Makna pertama saat itu ialah sa'il ni orang peminta kalau dia tahu susah. Yang kedua sa'il ni iaitu
Orang tanya, bila dia orang jahil tak tahu. Orang Badawi pada zaman itu, orang kampung, dia tak ada ilmu. Cara tanya dia tak pandai. Ada dia tanya benda-benda pelik-pelik, tanya benda yang tidak munasabah. Nah, bila kita tahu tu orang ni bertanya, kita jangan cegah dia. Orang tanya kita jangan cegah dia. Jawab dengan baik. Tak tahu jawab tak tahu, tahu jawab. Nah, jawab sekadar kita. Nah, ayat kata semua saat itu cara yang Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi boleh kita pakai dalam hidup kita. Nah, sebab itulah Tuhan kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat yang Tuhan beri pada kamu kena rakyat cerita berita, kena syukur pada Allah SWT. Sama ada dengan lisan kamu, dengan hati kamu dan dengan perbuatan kamu. Cara nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, iaitu kita gunakan segala nikmat yang Tuhan beri pada kita saat itu, kena sabar pada manusia. Tuhan beri ilmu pada kita, Tuhan wahyu kepada kita, ilmu wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita cucuk siapa semacam Nabi. Nah, semasa dia di Makkah, apa orang yang boleh lilin? Nabi Abu Bakar, yang gipoh lilin Abu Bakar, nyala Abu Bakar, boleh di Khadijah, nyala Khadijah, boleh dia yang panggil di Ali, nyala Ali, sikit. Paling mau cakap lilin. Kalau kita ada masa tu Tuhan tak bantu, tak tolong. Nah, angin kuat, ribut kuat di Madinah, di Makkah. Ribut Abu Jahal, ribut Abu Lahab, ribut Walid bin Mughirah, ribut Khalid bin Walid, ribut Abu Sufyan. Besar ribut. Nah, tapi hancur ni. Kalau Tuhan tak bantu, Tuhan tak tolong. Tapi walaupun ribut besar secara mana, karena bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan beri lilin tak mati lilin. Lilin itu boleh jalan 7 orang sampai pada Madinah. Dalam masa 3 tahun ni penuh dengan cahaya lilin cerah cuaca. Nah, daripada orang panggil minaz zulumati ila nur, daripada gelap di Mekah lilin tak ada, kepada nur cahaya penuh. Nah, penuh dengan lilin, penuh dengan apa yang cahaya yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa? Dengan sebab fahaddits itu. Dengan sebab Nabi sebab, gue ada wayak kat gue. Kita sebab ilmu-ilmu. Bagi Allah SWT bagi harta kepada kita. Orang punya harta, kita kena sebab harta kita dengan baca, dengan kita sedekah dan sebagainya. Ini yang bagi maksud dalam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan sebab tu, bila Allah beri pada nikmat pada kita kepada dia semua, kita kena sabar, kena beri. Nah, kena beri pada orang, lebih lagi pada orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang mukmin sebagai saudara kita. Bila dia jadi saudara kita, kal jasadil wahid. Nabi kita kata, nah, orang di saudara kita ni, saudara kita, daripada kita, kal jasadil wahid. Nah, semacam rang-rang andiukan, satu jasad. Kita satu jasad. Sebab, nah, innamal mu'minuna ikhwah. Kita tak sewa orang mari kat tangan kita. Kita tak sewa orang mari ramai yangให้คนอื่นมาดูถูกเราเราไม่ยอมให้คนอื่นนะมาตัดมือเรามาตัดขาเรามาทำร้ายเราเราไม่ยอมให้ตัวของเรานั้นนะเสียใจนะเราไม่ยอมให้ตัวของเรานั้นอยู่ในความยากลำบาก Bila kita tak kenal balas tu, kita ada kemampuan, ada harta. Nah, nampak saudara kita susah, maka kita boleh bantu dia. Nah, semacam sekarang lah ni. Nah, kita tengok banjir. Nah, di Malaysia jiran kita, tengok orang panggil saudara kita di Syria yang duduk orang panggil kasut Haina, dia tu sejuk. Nah, sampai pada mati kanak-kanak, budak-budak orang tak tahan dengan sejuk mati. Nah, berapa orang mati dalam khemah pelarian dia. Nah, sebab tu orang panggil bila balah ni, walaupun kita kata yang Facebook kata zaharal fasadu fil barri wal bahri. Nah, dah zahir timbul fasad, kerosakan fil barri dan darat wal bahri dan dalam laut sana itu, timbul rusak sana itu bima kasabat aidinas, sebab usaha nah kaki tangan manusia. Walaupun tengok balah tu, apa timbul orang panggil benda tsunami, apa timbul orang panggil nah banjir dan sebagainya, apa timbul sejuk, terlalu sejuk, apa timbul orang panggil terlalu panas. Semua sana itu dengan sebab perbuatan manusia.
manusia kita mulai rebuk niwe iwak rusak kan baik pangkai hidup orang pangwak benar-benar tak kena. Nah, tambah saat kemi kemudian segala kami banyak menyebabkan benar-benar itu rusak, sama ada darah dan ada lauk rusak hingga sebab manusia. Kemudian Tuhan Nabi turun bala pada mereka itu. Nah, liudziqahum ba'dal ladzi 'amilu. Nah, la'allahum yarji'un. Nah, Tuhan nak wirasa setengah daripada perbuatan mereka itu. Tuhan nak wirasa setengah daripada perbuatan mereka. Nah, mudah-mudahan mereka dapat kembali kepada Allah SWT. Itu tujuannya. Tujuan yang panggil manusia ni kelik kembali pada Rabbuk waktu Hasan firman. Tak saya tamlai Rabbuk Allah SWT. Nah, Tuhan buat manusia ni cuma cakap dah cara berjalan ni. Kalau manusia ke semua jalan mengikut Rabbuk waktu hidayah kepada Allah, dia akan selamat dunia dan juga akhirat. Tapi oleh kerana manusia luar ni, manusia sana itu, nah, lambat kokit dengan Allah SWT. Baik tamlai Rabbuk dengan Allah SWT. Bahan asap pada mereka. Nah, supaya mereka itu dapat rasa. Tapi kita yang mukmin, kita memikirlah naik pula satu lagi. Nah, Tuhan bala turun pada mereka itu nak uji jiwa kita. Imtihan. Kata kita ni kasih persaudara kita setara mana? Kita saat itu panggil nak bantu saudara kita setara mana? Bila saudara kita dapat susah. Itu Tuhan nak buat cara. Nah, kita Tuhan nak uji hati kita. Nak uji perasaan mereka itu dapat awal sabar tak sabar. Fok kena balanya boleh sabar tak? Kalau dia woi-woi. Nah, bila dia tak ada sabar, dia kena fikir Tuhan ni. Nah, daripada kaki tangan manusia. Walaupun Tuhan asal waktu membala, tapi sebab kaki tangan manusia dia buat fasad yang tak muka. Nah, Tuhan waktu membala untuk nak rasa tengok balas ni. Atas dunia ni orang buat fasad, balas ni dah atas dunia ni. Akhirat asal lebih teruk pada ni lagi. Nah, Tuhan akan azab dia. Tapi kita orang mukmin yang tidak kena bala ni nak uji di jiwa kita, kata kita nak dapat nak syukur dan nikmat Tuhan bagi kepada kita. Hadis tidak. Nah, kita nak bersabar. Sama ada doa kita boleh doa, kita doa. Kita biasa doa kepada saudara kita. Nah, supaya mereka selamat, sejahtera. Supaya mereka dapat sabar dan keadaan berlaku pada mereka. Kita biasa rokai kau doa Allah SWT. Hai pun kau lah orang dah open ni sini kau dah. Bila dia sabar dia boleh pahala dia boleh satunya sikit. Bila dia selamat dan bila dia sabar. Nah, dia dapat pahala. Satu lagi, nah kita boleh bantu dia dengan duit pitih yang kita ada. Sekadar kemampuan kita. Nah, itu dapat pahala oleh kita. Tak mampu kita boleh pahala. Nah, kita bantu dengan harta benda pun kita boleh pahala. Kita bantu dengan harta benda, orang boleh beli pakaian pada dia, boleh beli kain selimut pada dia, boleh beli makanan pada dia. Sepatu, tengkai, serapa, ahan, kau. Nah, dia boleh minum, boleh makan, boleh pada dia semua. Dia pun dapat. Nah, dapat orang panggil habuai yang murah. Nah, daripada kita. Nah, melalui kita saat rezeki Allah SWT lawi kepada mereka melalui kita. Kata tu ya. Nah, Tuhan rezeki pada kita saat itu. Nah, untuk nawi rezeki pada dia ni melalui kita sekadar kita tampan. Nah, tampan untuk kepada mereka. Nah, sebab tu satu perkara penting bagi kita umat Islam. Nah, kita akan jasadil wahid kita semacam ada apa dia susah, kita kena bantu, tolong supaya kita dapat dirahmati oleh Allah SWT sepanjang hidup kita. Dan juga Tuhan akan bantu kita. Siapa yang tolong hamba-hamba Allah, Tuhan akan bantu kita juga. Nah, dia mau tolong kita dunia ni, kita tolong dia dunia ni, Tuhan tolong kita dunia ni, dan juga dalam kubur pada mahsyar surga Allah SWT, kita akan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata, nah kita bantu dia, tidak ada orang panggil dia nak bantu kita kelak. Kita tak harap. Kita beri bantu kepada manusia, tak ada harap manusia bantu kita. Hanya kita harap pada Allah supaya bantu kita. Kita bantu kepada manusia, kita harap supaya Allah bantu kita. Tak ada harap supaya manusia nak bantu kita. Nah, sebab kita ikhlas kerana Allah SWT itu panggil satu perkara yang penting bagi kita. Nah, sebab tu kita ajar. Nah, Allah SWT ajar kita semaya, ajar kita puasa. Tak ada. Nah, kita semaya tak ada orang mari. Nah, gaji kita puasa tak ada orang gaji kita. Tapi kita nak pada Allah SWT.
Nah, kita nak gaji daripada Allah. Kita semaya nak gaji daripada Allah. Kita puasa nak gaji daripada Allah, bukan nak gaji pada manusia. Dengan sebab tu dalam fidya kita bantu apa semua segala perbuatan kita, nah kita nak gaji pada Allah, bukan nak gaji pada manusia. Siapa yang nak gaji pada manusia, maka dia syirik. Ya syirik. Nah, sebab tu nah kita minta gaji pada Allah SWT. Tuhan nak melalui dia, ikut dia. Nah, itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah satu perkara penting bagi kita umat Islam ni. Nah, ada apa kita boleh bantu saudara kita, adalah kita bantu. Lagi pada Suria yang berlaku, nah keadaan kecemasan pada sekali lagi kita tengok, nah ia kena panggil sejuk dan sebagainya. Nah, perlu pada kita umat Islam seluruh dunia bantu dia. Sekali sebanyak, insya-Allah Tuhan akan melihat dan Tuhan akan catat dan ada orang panggil mizan hasanah, timbangan yang baik pada kita, dapat berat timbangan kita dari akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu min amri Allah. Innallaha basirun 'ibadihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Usikum wa iyyakum bittaqwallahi azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib da'wat wa qabih wa qadih al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dabbir a'da'id wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa astaghfirul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yumtikum wa radhiyallahi akbar. Wallahu a'lam.